أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sekali sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah. Bersama-sama kita dapat meneruskan kehidupan kita dalam kita melaksanakan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan ini. Dan kita bersyukur kerana kita masih lagi dipilih untuk bertemu dengan Ramadan yang seterusnya. Mudah-mudahan kita dikurniakan keberkatan, rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, pada malam ini saya nak membicarakan tentang beberapa peringatan yang boleh kita kongsikan bersama insya-Allah, iaitu pembicaraan tentang amalan yang boleh menjadi bantuan ataupun pembantu kepada kita untuk menerangi alam barzakh ataupun menerangi kubur kita. Ada 4 amalan penting. Yang pertama, menjaga solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni amalan yang pertama yang akan diperhitung pada hari kiamat. Sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasibu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa inna saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in taqasa min faridatihi syai' qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammil minha man taqasa min faridah summa takunu sa'iri a'malihi ala haza. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama yang akan dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sesungguhnya dia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rosak, sesungguhnya dia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit daripada solat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hamba-Ku memiliki solat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang daripada solat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Riwayat daripada Tirmizi. Solat ni merupakan perkara yang besar dalam hidup. Sejarah yang sangat terkenal yang kita tahu itu sejarah peristiwa Isra' dan Mi'raj membicarakan tentang solat. Solat ni memberi jaminan dalam kehidupan kita. Jaminan menyelamatkan kita daripada melakukan dosa-dosa. Jaminan menyelamatkan kita daripada terjebak kepada perkara-perkara yang buruk, perkara keji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang kamu itu, innas salata,
Sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah diri kamu daripada fahsya dan munkar, daripada perkara-perkara buruk dan keji, wal munkar, dan perkara-perkara yang munkar. Itu sebab setengah ulama membicarakan tentang solat dan diri kita manusia. Kalau dia solat tapi masih dia melakukan perkara yang keji dan munkar, salah satu di antara tanda solatnya masih belum sempurna. Dan disebut juga bahawa solatnya masih lagi belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab solat ni kita kena jaga, kena usaha supaya dia boleh kita lakukan sesempurna mungkin. Macam mana nak pastikan sempurnanya solat kita? Pastikan solat kita itu, yang kita lakukan itu sentiasa kita betulkan daripada hari sehari. Bacaannya yang wajib, yang perlu diperbetulkan bacaannya satu persatu. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang semayang, dengar, kadang-kadang penat dengar orang baca, penat dengar baca Fatihah. Fatihah ni dia kena baca dengan kadar yang betul. Ada kesalahan yang tidak sampai tahap merosakkan solat, tetapi dia mencacat dan mengurangkan pahala solat. Ada kesalahan yang boleh sampai tahap membatalkan solat. Antaranya makhraj huruf yang disebut. Itu sebab antara salah satu sifat imam yang dianggap sebagai seorang yang qari, orang yang pembaca Quran, dia mesti salah satu di antaranya dia kena ada lahjah, dia kena ada logat bahasa. Maksudnya kalau dia baca Quran dia kena ada lahjah Arabi, dia panggil lahjah Arab. Kerana sebutan Arabi tak ada Quran tu lebih tepat. Kita orang ajam ni, orang ajanib ni, kadang-kadang sebutan tu tak pernah jadi. Kan? Dia tak apa nak pergi ke Arab, mengaji Arab lama pun dah tak boleh juga. Kan orang tertentu sebutan tu. Jadi sebutan-sebutan tu mungkin tidak boleh membatalkan solat, tetapi dia akan mencacatkan solat. Apatah lagi salah daripada segi sebutan. Contoh saya sebut kalimah awal-awal lagi lah, akbar. Takbiratul ihram tu yang wajib bukan angkat tangan, yang wajib lafaz dia. Tak lafaz, angkat tangan pun tak sah. Tapi kalau lafaz, tak angkat tangan pun sah. Lafaz kalimah tu dia tak batalkan solat, tetapi tak sempurna sebutan. Kalau tuan-tuan dengar, saya sebut satu contoh je lah, banyak lagi lah. Kalau tengok kan orang karang kitab, tak salah saya Ustaz Nik Bakri, dia ada karang satu buku 70 kesalahan dalam Al-Fatihah. 70 tuan-tuan. Fatihah pun ada 7 ayatnya, salah ada 70 tu. Nak cerita banyak. Saya sebut satu benda hak biasa, saya buat hak biasa. Tuan-tuan mungkin perasan kalimah Allahu Akbar. Kalimah tu tuan-tuan sekalian, sebelum perkataan akbar, perkataan Allah. Perkataan tu. Kalau tuan-tuan tengok, kita kena sebut makhraj huruf ni mengikut huruf A. Alif di atas A, bunyinya A. Tapi bila sebut jadi A, kan? Allah, tuan-tuan dengar. Semua begitu, hampir semua. Tapi benda tu tak perasan. Sebab kita sebut kalau kita berhenti dekat al tu, sebutan tu nampak bunyi sedap. Allahu Akbar, kan sedap bunyi tu. Cuba berhenti dekat alif saja. Betul ke bersebutan alif tu bunyi dia A? Allah, betul ke? Kan salah. Sepatutnya sebutan ni kan mesti Allahu Akbar. Sebutan begitu mesti sebut A dulu, sebab alif tu di atas A. Lafaz jalalah tu dekat lam. Allah, boleh. Dia tak sebut Allah, tak boleh, sebab lafaz jalalah. Betul dah Allah tu, tapi alif tu sebut mesti Allah. Segi sudut makhraj tak betul. Tapi nak sebutnya itu kesalahan-kesalahan solat. Macam mana kita nak pastikan sempurnanya solat kita, dan solat kita tu akan memberi kesan baik pada kita. Salah satu di antaranya bacaan dalam solat. Itu kena besar. Itu nak sebut Fatihah lagi tu.
kalimah Ar-Rahman, kalimah Ar-Rahim, kalimah nak berhenti, kalimah ke, semua kalimah panjang pendek kan. Kalau baca Fatihah, kaedah dia baca satu surah ni yang wajib Fatihah contoh dia, hujung tu ada ada beberapa pandangan panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan paling panjang 6 harakat, 4 ataupun 2. Maka diberikan cadangan oleh ulama Quran tajwid, gunakan 4 harakat supaya tidak terpendek ataupun tidak terlalu panjang. Mana 4 lah paling baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kalau 2 pun bagus juga, tapi kena betul-betul kira 2 lah, jangan sampai terkurang daripada 2. Sebab dia asas 2, 4 dan 6. Tapi ada orang baca, kalau kita dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia panjang 6 harakat. Betul dah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Rahman Rahim dia buat 2 harakat pula. Sah, dah betul juga. Tetapi kaedah kesempurnaan Fatihah tak kena. Kalau kita mulakan dengan 2 harakat, kita kena tutupkan 2 harakat semua. Itu kaedah dia panggil timbalan, balarah bahasa tu dia kena begitu. Tapi dia tak campur kan, kejap dia 4, dia mari semangat alamin panjang. Lepas tu kan maliki yaumiddin pendek pula. Lepas tu dia panjang pula. Itu semua penyempurnaan ibadat solat. Kenapa disebut oleh ulama antara amalan boleh menerangkan kubur ni, salah satu yang pertama sekali sebut adalah solat. Ni dia. Kalau sekiranya solat tu tidak sempurna, macam mana dia nak jadi kepada kita tu penyuluh lampu? Dia sendiri pun tak apa nak terang mana, malap je kan. Sebab apa malap? Banyak sangat cacat dia. Cacat ke sini, cacat ke sini. Itu sebab solat ni kena sempurna daripada segi semua benda. Sudut perbuatan, amalan fi'liyah kita, amalan ucapan kita, lafaz kita, dan juga mari pada hati kita. Kena jelaslah kedudukan rokok kita tu perbuatan, sujud kita bagaimana, rokok kita bagaimana, i'tidal kita bagaimana. Itu kesempurnaan. Sebab sembahyang ni dia bukan mari dalam keadaan tak sengaja ataupun terpaksa. Kalimah usalli tu, kita datang sembahyang, kalimah usalli, kalimah usalli tu dia datang dengan mana? Sahaja aku sembahyang. Maknanya tidak dengan paksaan, tidak dengan perintah, maksudnya bukan ada manusia buat tak, tapi kita datang dengan sengaja, maksudnya kita bersedia untuk menunaikan solat. Bukan mari tak sengaja solat, mari bekerja-kerja, tak, bersedia untuk solat atas perintah Allah. Bukan ada orang lain suruh, bukan nak tunjuk ke orang, bukan apa tak. Itu sebab kalimah tu mari dalam keadaan bentuk begitu. Solat, lepas tu hujung dia diajar tentang kalimah usalli fardal maghribi salatha raka'atin makmuman imaman. Ujung dia lillahi ta'ala. Dia nak cerita benda yang kita buat ni, hak kita sengaja ni, satu je sebab dia. Kenapa? Lillah, kerana Allah, jangan kerana lain. Itu kedudukan solat nak pasti semula tu, yang dia boleh menjadi penerang kepada kubur kita ni. Ni solat kena jaga. Panjanglah sebab saya sebut tentang perbahasan memperhasui solat ni luas kan. Ada orang buat solat ikut cara Nabi, macam-macam cara orang buat kan. Itu perbahasan lah kan? Perbahasan yang dibuat. Tapi nak sebutnya, itulah solat yang perlu kita jaga. Itu sebab solat ni dia menjadi penanda aras kepada semua ibadah. Hadis yang saya sebutkan tadi kan, dia menjadi penanda aras kepada semua ibadah. Kalau solat tu baik, maka baiklah semua. Nampak? Nak menunjukkan bahawa pentingnya solat. Maka amalan yang paling utama untuk menjadi penyebab ataupun amalan yang akan dijamin menjadi lampu suluh, penerang ketika kita berada di alam barzakh, yang pertama adalah solat. Yang kedua disebut oleh ulama, yang kedua adalah sedekah. Sedekah ni bila-bila masa pun baik dan tetap dapat pahala. Cuma biasa-biasa tu dia ada waktu yang luar biasa. Dan waktu luar biasa. Kalau dalam satu hari sedekah paling baik dalam 24 jam adalah sedekah pada waktu subuh. Pahala dia berbeza dengan sedekah pada waktu maghrib. Jangan subuh tak sedekah, terlupalah sedekah subuh tadi, maghrib tak payahlah kurang pahala. Langsung tak dapat, subuh pun tidak, maghrib pun tidak. Tak dapat langsung dua. Maghrib buatlah kalau tak dapat subuh. Cuma subuh ni terbaik di antara 24 jam. Kan? Dalam satu minggu satu hari, kan, satu minggu paling baik sedekah
pahala lebih besar hari Jumaat daripada hari-hari lain. Kalau lain tu besar dah sedekah tu, besar dah pahala. Hari Jumaat Allah berikan lebih. Itu dalam setiap minggu. Dalam setiap bulan, sedekah yang paling baik adalah Ramadan. Ini paling baik ni. Ramadan yang terbaik sedekah. Sebab ramai orang tangguh sedekah kerana nak tunggu Ramadan. Patut jangan tangguh. Teruskan sedekah pada hari biasa. Sikit tak apa asal sedekah. Simpan untuk Ramadan. Takut simpan, mati belum Ramadan, langsung tak dapat dah. Sebab nak buat baik, ulama pesan apa? Jangan tangguh bila mana kita berniat untuk nak buat baik. Jangan tangguh. Buatlah sedekah ni tuan-tuan sekalian, satu jaminan yang sangat besar. Orang yang rajin bersedekah ni tuan-tuan, dia tak mati. Dia maksudnya dia mati dalam keadaan tak susah. Allah berikan mudah kepada dia, antaranya sifat orang suka bersedekah. Allah mudahkan proses perjalanan cabut nyawa, sakaratul maut, antara jalan mudah. Sebab apa? Salah satu di antaranya sedekah. Mesti kena letakkan yang baik. Itu sebab antara 3 perkara yang besar yang akan memberi sokongan dan jaminan kepada seseorang selepas daripada mati, salah satu di antara 3 adalah sedekah. Iza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min 3. Apabila qata'a, iza mata benu, apabila matinya seseorang anak Adam, maka terputuslah semua amalan. Semua amalan dah tak pakai dah. Yang boleh pakainya 3. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah yang berpanjangan. Yang berpanjangan, perbuatan amalan sedekah yang tak putus-putus, jariyah. Sesuatu yang kita buat, dia ada walaupun kita tak ada. Itu sedekah jariyah. Dia ada walaupun kita tak ada. Kalau dia tak ada, kita pun tak ada juga. Itu sedekah jariyah. Kan? Contoh, kita sedekah buat masjid, kita sedekah rumah anak yatim, bangunan tahfiz. Kita mati pun budak masih belajar, masjid masih digunakan untuk beribadah. Kita tak ada dah, tapi hasil daripada saham keuntungan tetap berjalan terus sampai kiamat. Ini besar je. Bila kiamat je putus semua. Itu semua tak dapat dah. Habis segala amalan terputus, segala pahala terhenti. Tak ada dah. Sebab selepas kiamat tu dah tinggal waktu perhitungan amalan kita di dunia. Tapi yang besar je dalam hidup kita selepas dia mati, yang pertama Nabi sebut sadaqatin jariyah, sedekah. Sedekah ni jaminan terang kubur. Kubur terang. Jaminan disebut oleh para ulama, sedekah ni mudah ditarik sakaratul maut. Kenapa sedekah ni? Sebab dia mudah sakaratul maut. Sebab dengan sedekah ni kita telah memudahkan urusan orang lain. Urusan orang lain. Kita memudahkan urusan dia. Dan kita bagi dekat dia, selesai urusan dia. Dan urusan dia selesai. Maka kita beri sedekah tu telah memberikan satu jaminan hidup pada orang. Besar pahala. Itu sebab kita letakkan, ulama meletakkan sedekah ini salah satu di antara amalan yang boleh meletakkan seseorang itu mendapat jaminan terang kubur. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan yang mati Allah Ta'ala sekalian, antara amalan penerang kubur, tuan-tuan, kita ni tak mati lagi ni. Kita tak tahu kubur kita gelap ke terang. Yang konformnya gelap lah tuan-tuan. Tak ada lah lampu dalam kubur ni. Cuma hak terang ni lah lampu dia. Hak kita bincang ni dah lampu dia. Apa yang ketiga tuan-tuan? Qiraatul Quran, baca Quran. Sebab Quran ni dia datang sebagai syafaat. Quran ni syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Dalam hadis Nabi ni, Nabi gunakan fi'il amar, perintah. Iqra'u, bacalah oleh kamu. Maknanya Nabi suruh baca. Iqra'u apa nak buat? Apa dia yang kita nak baca? Quran. Kenapa kena baca Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Quran itu ya'ti, akan datang fil yaumil qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an. Dia bukan datang seorang-seorang, dia datang syafi'an, membawa syafaat
Untuk siapa? Li ashabihi, untuk pembaca-pembacanya, kawan dia. Dia panggil sahabat Quran, orang suka baca ni. Maka kalau kita baca Quran, tuan-tuan, subhanallah, bulan Ramadan, tuan-tuan, ada dua amalan yang akan jumpa dengan Allah. Amalan lain dia tak jumpa Tuhan, tuan-tuan. Amalan lain tak jumpa. Ya, dia tak jumpa, tuan-tuan. Amalan lain solat, dia tak jumpa dah Tuhan. Sebab solat ni habis kita buat, kita mati, kita tunggu je pahala dia. Tak ada apa, tuan-tuan sekalian, dia bagi gitu je kat kita. Tapi ada dua amalan yang dia tunggu kita, kita mati esok bila hari perhitungan, dia datang jumpa dengan Allah. Ada dua je amalan Nabi sebut dalam hadis. Apa dia yang pertama? Yang pertama puasa di bulan Ramadan, yang kedua qiraatul Quran. Ketika mana seorang hamba dihitung oleh Allah SWT, dikira seduk amalan dia satu persatu, lalu Quran pun datang jumpa dia. Quran datang jumpa siapa? Jumpa Allah. Quran bagi tahu kat Allah, ya Allah, aku yang menjadikan dia ni tidak tidur malam kerana membaca ayat-ayat kamu. Aku yang menyebabkan dia meninggalkan percakapan-percakapan yang lara kerana dia basahkan lidah dia dengan membaca kamu. Ya Allah, hari ini aku nak minta izin kerana akulah dia jadi macam ni, kerana akulah ditinggalkan dunia. Aku nak minta izin, ya Allah, kau izinkan aku untuk aku beri syafaat kepada dia. Maka Allah diam. Dihitung lagi dia, datang pula satu lagi amalan, nama dia as-siyam, puasa. Puasa tu datang jumpa Allah, ya Allah, aku yang menyebabkan syahwatnya tertutup. Dalam hadis sebut, aku yang menyebabkan dia meninggalkan makan minum yang halal kerana aku, sebab aku ni puasa. Ya Allah, disebabkan aku dia meninggalkan makanan yang halal, disebabkan aku dia berlapar, ya Allah, izinkan aku untuk memberi syafaat kepada dia yang berpuasa. Apa Allah jawab? Allah terus keluarkan kenyataan dalam sebuah hadis, bagi tahu tentang hadis. Allah kata, dipersilakan kamu memberi syafaat kepada sianu bin sianu. Tuan-tuan, sekarang kita duduk dalam bulan Ramadan ni. Puasa yang disebut dalam hadis yang sahih tadi yang akan beri syafaat, tinggal kita tambah sikit je lagi. Apa dia, tuan-tuan? Qiraatul Quran. Ambil peluang baca Quran, kan? Jangan tinggal, ambil peluang. Tak dapatlah, mungkin berat nak buat satu juzuk satu hari, berat. Boleh buat, alhamdulillah, biar Ramadan kita khatam. Tak dapat buat, tak apa, jangan tak buat langsung. Jangan tinggal satu hari tak baca Quran, jangan. Tak dapat satu hari satu juzuk, cuba satu hari satu buku surat, baca juga. Takkan satu hari satu buku surat, tak boleh. Ada 5 waktu solat, setiap satu solat baca 3 baris, 3 baris, 3 baris, 3 baris, 5 solat selesai, insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Habis bukan banyak pun. Satu buku surat ni, tuan-tuan, tak sampai 3 minit baca. Kalau lambat sikit pergilah 5 minit. Kalau mengeja pergilah 10 minit. Kalau baca huruf dia lambatlah sangat. Tak lama, sekejap kan. Bacalah satu surat. Tak payah nak kejar. Dah baca-baca satu surat, orang lain dah habis satu juz, saya tak habis, terus tak baca lah. Ni perangai tak betul ni. Sikit tak buat, banyak tak mampu. Dah sekali tak buat semua. Dah, jangan. Tak mampu buat banyak, buat sikit. Jangan tinggal. Biar ada setiap hari mulut kita baca Quran. Untuk apa, tuan-tuan? Supaya Quran tu boleh memberi syafaat kepada kita. Ada tinggal tak? Tak pernah tinggal. Quran menjadi saksi. Amalan lain dia tak jumpa dengan Tuhan dah. Dia beramal habis dah. Tapi Quran ni dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Apa saksi dia? Dia kata dia ni tak pernah tinggal baca Quran. Tak pernah tinggal. Setiap hari dia akan baca walaupun sikit, ya Allah. Lalu dia minta izin Allah untuk memberi syafaat. Allah benarkan. Dan pada masa itu bergembiralah kamu daripada kalangan pembaca-pembaca Al-Quran. Tuan-tuan mati ada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, dan terakhir, apa dia, tuan sekalian? Yang keempat, banyakkan berzikir. Kena banyakkan berzikir. Tuan-tuan sekalian, zikir ni dia ada 3. Pertama, zikir dengan menyebut nama-nama Allah. Allah, 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 subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, hasbi rabbi jalallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata. Sebutlah
kalimah-kalimah yang menyebut kebesaran Allah, sifat Allah ataupun asma Allah al-husna, bacalah. Itu dipanggil zikrullah. Kan? Yang kedua, zikir apa tuan-tuan sekalian? Qiraatul Quran. Itu juga zikir. Tadi kita baca nombor 3 tadi. Baca Quran tu juga zikir. Semua perbuatan yang boleh mengingatkan kita dengan Allah dikira zikir. Yang ketiga tuan-tuan, berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, juga zikir. Ini 3 benda ni kena buat. Jangan tinggal tuan-tuan. Ni, jangan buat satu je tinggal 2. Dak buat ketiga-tiga zikir ini insya-Allah. Sebab Allah bagi jaminan. Apa Allah bagi jaminan kat kita? Dalam surah Baqarah Allah kata apa kita? Fazkuruni. Allah kata maka hendaklah kamu ingatkan aku. Azkurkum, maka kompom aku ingat kamu. Ni Allah beritahu ni. Maknanya Allah beritahu dalam keadaan jaminan. Allah beritahu engkau ingat aku ingat engkau. Tuan-tuan cuba yang bila mana kita terlepas daripada mengingati Allah, sebaliknya daripada ayat ini nak beritahu, yalah kalau engkau tak ingat aku, terus haraplah Allah nak ingat kita. Itu sebalik dia. Maka kena ingatlah Allah dengan melalui apa? Zikrullah. Di antara zikir yang paling besar apa dia? Zikir yang paling besar talabul ilm, menuntut ilmu ni. Zikir. Sebab tuan-tuan, sesuatu perkara yang kita lakukan walaupun kecil tetapi kerana dasar mengingati Allah, dia adalah satu nikmat. Nikmat besar ni. Kan? Kadang-kadang orang kan cakap bab nikmat ni, dia cerita apa? Nikmat ni benda baik je, benda buruk bukan nikmat. Itu Allah Allah balas balik dosa dia. Tak tuan-tuan, Allah bagi nikmat dekat kita ni, buruk pun nikmat. Contoh, saya bagi contoh. Seorang lelaki, sepasang suami isteri, ada 3 orang anak. 3 orang anak dia ni semuanya cacat OKU. Kan? Kalau orang tengok kan, dia ni anak 3 daripada anak sulung nombor 2 semua OKU. Ini balasan dia masa muda dulu ni. Ada orang tuan-tuan, anak 3 juga, tapi semuanya hebat. Belajar pandai. Dah lah anak comel-comel, belajar pula pandai tuan-tuan. Hebat tuan-tuan sekalian. Orang kata apa? Tengok Allah beri nikmat dekat dia. Sebenarnya bukan itu tuan-tuan. Salah fahaman itu. Nikmat ni tuan-tuan, kunci dia sesuatu yang kita perolehi itu boleh mendekatkan diri kita dengan Allah, maka dia nikmat. Kalau dengan anak 3 orang yang cacat OKU tadi tuan-tuan sekalian, boleh menyebabkan ibu dan ayah dia rapat dengan Allah, makin rapat dengan Allah, makin yakin dengan Allah, maka 3 orang tu adalah nikmat daripada Allah untuk dia. Tapi kalau anak 3 orang tadi cerdik, bijak, pandai, cantik, comel, otek, menyebabkan ayah tu jadi sombong, jauh dengan Allah, maka anak tu 2 je, sama ada ujian ataupun dia bala untuk ibu bapa. Itu sebenarnya kunci nikmat. Tapi kita terbalik, kita rasa hak itulah nikmat, hak cacat ni bukan. Dah, dia bukan duduk pada kecacatan atau kebaikan. Dah, kedudukan dia bila mana apa yang kita peroleh itu menjadi sebab rapatnya kita dengan Allah, maka tu nikmat. Begitu juga kalau kita dapat duit, dia ni hidup miskin ni, tu bala hidup dia. Tengok kita ni murah rezeki, kita kaya dengan duit tetapi jauh dengan Allah, maka tu adalah bala ataupun ujian. Kita tak kaya, duit ada sekadar, tapi dekat dengan Allah. Masjid boleh mari, kuliah boleh mari, duit tak banyak mana tapi hidup senang. Itu rahmat dan nikmat. Ya, tapi kalau banyak duit, kuliah pun tak boleh mari, semayang jemaah pun payah, mana tentang rahmatnya? Maka itu bala ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Maka tuan-tuan sekalian, 4 perkara saya sebut tadi, amalan yang boleh menyebabkan kita dapat diterangkan oleh Allah Ta'ala kubur kita. Saya ulang dengan perkataan. Yang pertama, jaga solat 5 waktu. Yang kedua, banyakkan bersedekah dan cari peluang-peluang untuk kita dapatkan sedekah yang berpanjangan. Yang ketiga, baca Quran. Jangan tinggal walaupun 1 hari, walaupun 1 ayat. Jangan tinggal. Kalau Imam Al-Lais As-Samakhani sebut, paling kurang 1 hari 10 ayat. Imam Al-Lais sebut dalam kitab Durratun Nasihin. Yang keempat, banyakkan bertasbih. Kenapa? Tasbih ni benda yang ringan tetapi timbangannya berat.
Macam disebut dalam hadis kan, kalimatan habibatan ila rahman, dua kalimah yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ila rahman. Apa dia tuan sekalian? Yang dia ni berat, lembut pada lidah, khafifatan ala lisan, lembut pada lidah. Apa? Mudah sangat sebut subhanallah, subhanallah, kan mudah sebut kan, mudah sangat tuan sekalian. Tapi thaqilatan al mizan, mudah, nipis, ringan disebut. Thaqilatan al mizan, berat pada timbangan. Berat pada timbangan. Apa dia disebut dalam Nabi SAW? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maknanya menyebut dan berzikir dengan menyebut nama Allah dan Maha Suci Allah. Maka cari pula berzikir, mudah-mudahan dengan 4 amalan disebutkan oleh para ulama yang saya kongsikan pada hari ini menjadikan ia satu kekuatan untuk kita beramal, untuk kita berusaha. Mudah-mudahan insya-Allah kita duduk dalam keadaan tenang, selesa, terang, seronok ketika mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kubur tu satu bayangan yang berat, tapi hakikatnya satu bayangan yang baik untuk kita bila kita beramal dengan amalan-amalan yang baik. Wallahu alam. Ampun maaf dipunkan, yang baik semua daripada Allah, yang kurang baik daripada kejalan lapan saya. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan macam biasa tuan-tuan, sumbangan untuk saya menyiapkan surau di Ma'haf Tahfiz saya tuan-tuan sekalian masih lagi dibuka. Tuan-tuan dapat bagi sumbangan tabung yang disediakan oleh pihak masjid sekarang. Wallahu a'lam.